Okay, kita masih lagi dalam tajuk koordinat. Dan kali ni kita nak belajar macam mana menentukan titik tengah antara dua titik. Okay, titik tengah. Okay, sebelum ni kita dah belajar cari jarak antara dua titik. Sekarang kita nak belajar macam mana nak tentukan titik tengah antara dua titik. Okay, contoh dia macam soalan ni. Kita terus pada contoh AB. Macam mana kita nak tentukan titik tengah antara A dengan B? Okay, cara dia kita tandakan kiri kanan secara berpasangan. Okay, A dengan B. Okay, ni pasangan ini dengan ni, ini dan ni, ni dan ni, dan seterusnya kita dapatlah tengah-tengah dia. So ini tengah-tengah antara titik A dan B. So macam mana nak baca koordinat titik A, koordinat titik tengah ni? Kita baca daripada basis X 6 5. Okay, selesai dah titik tengah AB. Sekarang kita nak cari titik tengah CD. Cara yang sama juga. Kita tandakan atas bawah dan tengah-tengah dia. Okey, kita dapatlah koordinat titik tengah CD. Okey, cara nak baca koordinat dia sama macam sebelum ni. Baca pasir X dulu 4 4. So kita dapatlah koordinat titik tengah 4 4 untuk CD. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, sebelum ni contoh ni secara menegak dan melintang, kita boleh tanda kiri kanan dengan atas bawah. Okay, untuk yang ni pula kita tak boleh nak tandakan kiri kanan sebab dia condong macam ni. So apa kita buat? Cara dia, step dia sama juga macam kita nak cari jarak sebelum ni. Okay, gunakan teorem Pythagoras. Ingat lagi, kita buat garisan ni, cuma beza dia sekarang kita dapat dah menegak. So yang menegak ni kita cari tengah-tengah dia mana. Okay, tandakan atas bawah, atas, bawah. So tengah-tengah dia yang ni. So kat tengah-tengah ni kita buat garisan serenjang antara garisan ni. So dapatlah macam ni. Okay, sama juga dengan dekat bawah, kena buat juga. Okay, dah buat garisan kat bawah ni, kita cari tengah-tengah dekat mana. Tandakan kiri, kanan. So tengah-tengah dia yang ni. Buat garisan serenjang dengan ni. Okay, ingat lagi apa maksud garisan serenjang? Garisan serenjang ni maksudnya garisan ni dengan garisan ni berbentuk sudut 90 darjah. So ni lah garisan serenjang yang bawah ni, yang melintang ni. Yang ni garisan serenjang yang menegak ni. So kita tengok persilangan antara garisan serenjang ni dekat sini. So maksudnya ini adalah titik tengah antara A dengan B. Terus ambil koordinat dia. Apa koordinat dia? 7 4. Okay, kita nak contoh satu lagi. Sama juga, kita buat garisan yang menegak ni, kita cari tengah-tengah dia. Okay, ni tengah-tengah dia. Okay, buat garisan serenjang antara garisan ni. So dapat garisan macam ni. Yang bawah ni pun sama. Mana tengah-tengah dia? So tengah-tengah dia yang kat sini. So buat garisan serenjang kat sini. Kita tengok persilangan antara garisan serenjang ini dan ini. So dekat mana? Dekat sini. Maksudnya kat sini, ini adalah titik tengah antara C dengan D. Terus baca, ambil koordinat dia 13 6. Okey. Okey, untuk contoh tadi sebelum ni ada gambar rajah. Kita boleh tandakan, kita boleh gariskan. Untuk contoh soalan ni dia bagi koordinat je. Okey, ni 3 soalan ni dia bagi koordinat je. Dia tak bagi pun gambar rajah. So kalau ada gambar rajah sebelum ni, senang. Kita boleh garis, kita boleh tandakan, cari tengah-tengah, cari persilangan. Okey, macam sebelum ni pun sama. Okey. Okay, untuk contoh seterusnya ni, dia cuma bagi koordinat. Dia suruh cari koordinat titik tengah antara dua titik ni. Ni pun sama. Kita nak contoh yang pertama ni. Macam mana kita nak buat kalau tak ada gambar rajah? Tak perlu lukis gambar rajah. Apa kita buat? Okey, cara dia kita susun titik yang pertama 11 2. Seterusnya 5 8. Apa kita buat lepas tu? Kita tambahkan. So tambahkan kedua-dua ni 11 tambah 6, 11 tambah 5 dapat 16, 2 tambah 8 dapat 10. Jangan terus ambil koordinat ni. Apa kita buat lepas tu? Tengah-tengah kan. So maksudnya jumlah dia ni kita kena bahagi 2. So dapatlah koordinat titik tengah dua titik ni 8 5. Okey. Kita nak contoh seterusnya. Sama juga. Kita susun 5 2 ni titik ni dan bawah satu lagi titik dekat bawah dia. Kemudian kita tambahkan. Okay, dapatlah jumlah dia macam ni 8 dengan 14. Seterusnya nak dapat separuh titik tengah, kita bahagi 2.
So dapatlah koordinat titik tengah bagi dua titik ni, 4, 7. Okey, contoh yang terakhir. Okey, sama juga macam tadi, kita susun, lepas tu kita tambahkan, okey, jumlahkan, dapat hasil dia ni. Okey, seterusnya buat apa? Macam sebelum-sebelum ni, kita bahagikan kedua-dua titik ni, kedua-dua ni, nilai x dengan nilai y ni. Okey, dapatlah koordinat titik tengah dia negatif 2, 2. Okey. Okey, kita sambung kepada soalan masalah untuk titik tengah ni. Okey, kita tengok soalan. Dalam rajah di atas menunjukkan segitiga IHF. Okey, ini segitiga IHF yang dilukis seperti di atas kini. Diberi FH selari dengan paksi Y. So maksudnya guys, ni FH ni selari dengan paksi Y. Maksudnya kalau selari, nilai X dia sama. So 7, 1. Yang ni maksudnya 7, apa dia nilai Y? Tak tahu. So kita cari depan ni. Okey, seterusnya jarak antara titik F dan H ialah 6 unit. So maksudnya jarak ni daripada F hingga H, jarak dia 6 unit. So maklumat ibu guna, kita akan gunakan. Dan titik G adalah titik tengah IF. Okey, so cari koordinat I dengan H, kemudian cari koordinat titik tengah antara I dengan H. Cari koordinat titik tengah ni. Okey, first, maklumat penting yang pertama, jarak antara titik F dengan H 6 unit. Okey, maksudnya jarak ni 6 unit. Okey, nilai X dia sama sebab dia selari dengan paksi Y. So 7. Okey, yang nilai beza dia nilai Y dia. Okey, nilai X dia sama, nilai Y dia yang berbeza. So maksudnya 7 apa? 1 tambah 6 dapat 7. Maksud koordinat titik H adalah 7, 7. Okey, 7 sebab daripada paksi yang sama. Yang depan ni nilai X. Y sebab 1 tambah 6 dapat 7. Okey, sebab jarak dia 6 unit. Okey, selesai dah. Kita dapatlah titik H. So sekarang ni kita nak dapatkan titik I. Macam mana? Kita gunakan maklumat ni. G adalah titik tengah IF. So kita anggap koordinat I ni XY. Okey, macam mana dapatkan titik tengah bagi IF? Macam mana? Ingat lagi? Nilai X ni kita tambah, lepas tu bagi 2. Nilai Y ni kita tambah dengan 1 ni, kita bagi 2. Okey, dapat macam ni. X tambah 7, X tambah 7 bahagi 2, Y tambah 1, Y tambah 1 bahagi 2. Kita samakan dengan 42. Okey, kemudian persamaan ni kita samakan dengan 4. Ni nilai ni samakan dengan 4, nilai ni samakan dengan 2. Okey, kemudian kita olah persamaan ni, olahkan persamaan ni supaya last sekali X jadi perkara rumus, Y jadi perkara rumus. Barulah kita akan dapat nilai X dan Y jadi koordinat bagi I ni. So kita selesaikan ini dulu. Kita pindahkan dulu, operasi bahagi pindah jadi darab. Selesaikan dapat ni. Kita pindahkan tambah 7 tambah pindah jadi tolak, kita dapatlah nilai X. Okey, nilai X ni. Okey, cari nilai Y pula. 2 bahagi pindah jadi darab. Selesaikan. Okey, seterusnya tambah 1 pindah jadi tolak 1. Selesaikan, kita dapat adalah nilai Y sama dengan 3. So koordinat bagi I adalah 1, 3. So selesai dah yang pertama ni. Koordinat H kita dapat, koordinat I pun kita dah dapat dah. Sekarang ni soalan seterusnya kita nak cari titik tengah bagi I dan H. So apa kita buat? Kita susun ni koordinat bagi I, ni koordinat bagi H. Kita nak cari titik tengah. Apa kita buat sebelum ni? Kita tambahkan. Dapat 8, 10. Lepas tu kedua-dua ni kita bahagi dengan 2. Dapatlah koordinat titik tengah dia bagi IH 4, 5.